Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh pendengar, terutamanya kepada warga UPSI yang saya hormati dan kepada seluruh barisan penonton untuk siaran kita pada hari ini. So, Alhamdulillah, seperti mana yang telah diminta kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya semasa berada di UPSI sekitar lebih kurang 4 tahun. So, saya telah pun diamanahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh untuk menerajui UPSI pada 24 Februari tahun 2017 dan saya berada di UPSI sehinggalah 8 hari bulan Februari 2021. Jadi sekitar lebih kurang 4 tahun saya bersama-sama dengan warga UPSI, dan kalau kita ingin mengimbas kembali sejarah semasa saya mula menjejakkan kaki ke UPSI sebagai warga asing, sebagai orang asing, datang sudah pasti berbagai cabaran dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah saya rasa kesediaan masyarakat UPSI menerima saya, walaupun saya bukan alumni UPSI, tapi Alhamdulillah keterujaan mereka, kesudian mereka menerima saya merasa bersyukur, dan justru dengan itu saya telah mendapat sokongan padu daripada seluruh warga UPSI, termasuk juga pelajar-pelajar yang sekitar lebih kurang 22,000 orang untuk menyokong saya, membantu saya merealisasikan agenda ataupun matlamat utama UPSI. Jadi perkara pertama yang saya telah lakukan apabila saya telah diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri ialah menetapkan hala tuju dan juga agenda besar UPSI dengan meletakkan tagline baru, iaitu UPSI nombor 1 pendidikan. Dan disitulah bermulanya kita menyediakan berbagai platform, berbagai cara, kaedah, inisiatif untuk merealisasikan agenda UPSI nombor 1 pendidikan. Satu konsep yang diterima pakai, yang disambut baik oleh warga UPSI pada ketika itu, dan ramai dalam kalangan mereka merasa bersyukur kerana kita telah membuat deklarasi bahawa kita tidak akan menjadi universiti penyelidikan seperti mana yang pernah diwar-warkan sebelum kehadiran saya di universiti tersebut. Jadi selama 4 tahun, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita usahakan ialah membangunkan pelan strategi untuk menjadikan UPSI sebagai universiti nombor 1 pendidikan di Malaysia. Kita memperkenalkan berbagai inisiatif, di antara yang telah kita perkenalkan adalah 3R, di mana kita mahu UPSI nombor 1 pendidikan itu bukan sekadar slogan semata-mata, tapi kita mahu masyarakat dunia, masyarakat tempatan menjadikan UPSI sebagai rujukan mereka, relevan dan sentiasa menjadi pakar rujuk, terutamanya dalam bidang pendidikan. Dan kita telah banyak membuat inisiatif pelaburan, terutamanya untuk membawa UPSI di persada nasional dan juga antarabangsa. Dan Alhamdulillah selepas 3 tahun kita melakukan berbagai inisiatif, bekerja keras seluruh warga UPSI, berpegang tangan di antara satu sama lain, holding hand, each other hand, untuk memastikan agenda tersebut dapat direalisasikan. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kita lihat UPSI telah mula melangkah setapak demi setapak, dan telah pun mula berada di pasaran ataupun di peta dunia. Bila kita buat pertama kalinya mulai pada tahun lepas, nama UPSI telah pun terlakar dalam QS ranking, dan pada tahun ini juga nama UPSI terlakar lagi sekali dalam THE ranking, di mana kita telah berjaya mencapai 1000 universiti terbaik di dunia, dan dalam bidang kita telah berjaya mencapai the best 200 university dalam bidang pendidikan, di mana ini merupakan agenda kita untuk menjadikan the best top 200 universiti dalam bidang pendidikan telah kita capai. Tapi kita kena ingat, fruits ataupun hasil yang kita harvest ataupun kita kutip, kita tuai pada tahun ini adalah hasil daripada komitmen rakan-rakan kita, seluruh warga UPSI semenjak 4 tahun yang lalu. Dan insyaAllah saya yakin dengan kepimpinan yang ada pada hari ini, lakaran sejarah akan mula dan akan diteruskan untuk tahun-tahun 21, 22 dan begitulah seterusnya, berdasarkan kepada plan strategik yang telah dibuat oleh pihak UPSI sehingga tahun 2025.
2025. Dan pastinya semasa kita merealisasikan agenda tersebut, berbagai halangan, dugaan dan sebagainya. Sebagai warga baru dalam keluarga UPSI, sudah pasti usaha saya pertama ialah untuk mengambil hati, menawan hati masyarakat kampus sebab saya orang baru. Jadi kaedah yang telah dilaksanakan ialah dengan engagement, melibatkan diri, turun padang dan sebagainya. Itu sebab kita memperkenalkan konsep cemerlang bersama, supaya usaha yang kita laksanakan itu bukan ditujukan ataupun difokuskan kepada kumpulan-kumpulan tertentu sahaja, tapi menyeluruh daripada semua peringkat atasan, tengah dan juga bawah, termasuk juga pelajar-pelajar. Jadi dengan adanya konsep cemerlang bersama ini, kita mengharapkan masyarakat faham bahawa agenda kita di UPSI bukan untuk individu tapi untuk universiti tersebut. Dan alhamdulillah sokongan daripada masyarakat kampus merealisasikan agenda cemerlang bersama itu mendapat sambutan yang begitu hebat, sehingga berlakunya wujudnya lagu cemerlang bersama yang mungkin masih lagi berkumandang di dalam kampus sehingga pada hari ini. Dan itu merupakan satu lagu yang telah direka dan teacher khas untuk menyemarakkan lagi konsep tersebut. Dan saya merasa bersyukur kerana konsep itu telah diguna pakai dan saya juga difahamkan ia masih lagi diguna pakai oleh warga kampus pada hari ini, walaupun kepimpinan ataupun corak kepimpinan telah berubah daripada zaman saya kepada zaman yang bahagia Datuk Amin. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak ada laut yang tidak bergelora. Sama juga dengan kepimpinan semasa saya meneraju di UPSI sekitar lebih kurang 4 tahun. Tetapi itu merupakan lumrah sebagai seorang pemimpin, lumrah dalam organisasi. Maka apa yang penting, kita turun padang, engage, bermesyuarat, berbincang dan sebagainya untuk mencari jalan pertemuan, penyelesaian. Dan alhamdulillah dengan engagement yang telah kita buat melalui berbagai organisasi seperti PEKAM, seperti KPA dan juga prestasi dan juga majlis dekan, majlis pengetua dan sebagainya. So banyak perkara-perkara yang bunyinya nampaknya sulit tapi dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya mengharapkan perkara yang sama diteruskan seperti mana yang saya sebut, pemimpin datang dan pergi, dan pemimpin yang datang membawa era baru, cara baru, keadaan baru. Maka kita sebagai masyarakat universiti yang ingin menjadikan UPSI sebagai universiti yang pertama dalam bidang pendidikan, perlulah bersama-sama menyokong kepimpinan yang ada pada ketika itu, kerana pemimpin yang ada pada hari ini adalah pemimpin yang mengambil kira situasi semasa. Mungkin apa yang baik pada zaman saya sudah tidak relevan pada zaman sekarang, dan saya menyarankan seluruh warga UPSI untuk beri sokongan penuh sama seperti mana yang pernah anda semua berikan kepada saya, sehingga kita berjaya melonjakkan nama UPSI di Persada Nasional dan antarabangsa. Misalnya kalau kita lihat rekod kemasukan pelajar semenjak 2019, 2020 dan 2021, UPSI merupakan universiti nombor 1 pilihan masyarakat pelajar lepasan SPM, lepasan STPM. Sudah pasti ada kesan dan impak daripada apa yang telah kita lakukan, promosi yang kita buat sebagai universiti nombor 1 pendidikan. Alhamdulillah hari ini telah pun kita lihat hasilnya, dan cabaran kita bagaimana untuk mengekalkan hasil ini di masa-masa yang akan datang. Pastinya jawapan yang utama ialah kerjasama, jawapan yang utama engagement dan juga kolaborasi, perpaduan dalam masyarakat kita. Dan insyaAllah saya yakin apa yang dibawa ataupun apa yang diagendakan oleh Yang Bahagia Datuk Amin sebagai Naib Chancellor pada hari ini mampu untuk menerbangkan UPSI ke pesada yang lebih tinggi, mungkin jauh lebih hebat daripada apa yang telah kita capai semenjak 4 tahun saya bertambih memimpin Universiti Pendidikan nombor 1 di Malaysia. Sebagai pakar sosial, saya juga percaya bila kita menerajui sebuah organisasi, kita perlu memberikan satu keyakinan kepada masyarakat, dalam konteks ini warga UPSI, terhadap apa yang kita pimpin. Sudah pasti dalam keadaan sosial, benda yang kita pimpin ataupun inisiatif yang kita bawa boleh kita bahagikan kepada beberapa aspek, sama dari segi sosialnya, fizikalnya, emosi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat sebagai manusia, kita sering kali kita teruja apabila pembangunan yang dibawa dalam bentuk fizikal.
Jadi keadaan yang sama juga saya lakukan di semasa saya menjadi Night Chancellor selama 4 tahun. Di antara agenda-agenda yang utama saya selarikan di antara pembangunan sosial dan juga pembangunan fizikal supaya dua pembangunan seimbang. Jadi masyarakat kampus akan dapat melihat inisiatif yang saya bawa. Mereka dapat lihat, mereka dapat rasa, mereka dapat sentuh dan sebagainya. Itu sebab di antara perkara-perkara pertama yang saya lakukan adalah untuk memberikan pendekatan baru dalam aspek fizikal. Justru kalau kita lihat beberapa pembangunan telah dilaksanakan, di antara yang ketara yang masih ada sehingga pada hari ini ialah Smart Classroom, di mana kita diberikan urusan telah meluluskan lebih kurang RM50,000 untuk setiap fakulti untuk memulakan inisiatif Smart Classroom di fakulti masing-masing selalu dengan agenda Kementerian Pendidikan itu melalui inisiatif R460. Dan pada hari ini saya difahamkan semua fakulti di UPSI telah pun memiliki Smart Classroom masing-masing. Sudah pasti penambahbaikan akan sentiasa dilakukan dari masa ke semasa supaya Smart Classroom itu dapat dipertingkatkan kualitinya setara dengan Smart Classroom yang ada di negara-negara maju seperti Harvard dan sebagainya. Selain daripada itu, di antara pembangunan fizikal yang telah kita bangunkan untuk memberikan keceriaan kepada masyarakat pelajar dan juga staf kita adalah dataran cemerlang bersama yang terletak di kampus Proton City. Dan dataran cemerlang bersama ini dibina untuk memastikan pelajar masyarakat pelajar dapat bersantai, dapat berdiskusi dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama ia akan dijadikan sebagai platform sekiranya ada program-program ataupun event-event yang dilakukan sama ada di peringkat college ataupun di peringkat universiti. Dan kita sebenarnya telah pun menggunakan platform tersebut, dataran cemerlang bersama dengan berbagai program-program utama yang melibatkan masyarakat luar kampus. Dan ini merupakan di antara landmark yang memberikan keceriaan bukti kepada masyarakat kampus bahawa bila kita bercakap untuk menjadikan UPSI sebagai Universiti Pusat Pendidikan, ia bukan sekadar dalam konteks sosial sahaja, tapi juga diiringkan dengan pembangunan fizikal. Dan kita juga telah membina 2 menara jam di kampus Proton City, dan menara jam ini merupakan simbolik kepada seluruh warga kampus pentingnya masa, dan kita tidak boleh mensia-siakan masa kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Jadi dengan adanya 2 menara jam di kampus Proton City yang dapat dilihat, yang pastinya akan dilalui oleh seluruh warga kampus, kita mengharapkan masyarakat kampus dapat memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya masa. Dan ini merupakan di antara perkara yang menarik minat masyarakat kampus. Dan sudah pasti kewujudan scholarship suite yang merupakan hotel pertama yang bertaraf 3 bintang ke atas di Tanjung Malim sudah pasti dapat mempopularkan di UPSI. Dan kita dapati semenjak kewujudan, semenjak berlakunya operasi hotel tersebut, nama SS Scholar Suite telah semakin hari semakin popular. Ramai ataupun banyak dalam kalangan agensi kerajaan telah membuat bengkel-bengkel di sana disebabkan yang pertama sudah pasti pemandangan yang diberikan oleh pancaran bumi wangsa yang akan dapat kita peroleh daripada mana-mana hotel dalam Malaysia. Jadi pandangannya begitu mahal yang sukar untuk kita gantikan, nilaikan dengan luar negeri. Dan itu sebab salah satu kunci tarikan mengapa dan kenapa masyarakat kampus dan juga masyarakat luar berminat di sana, di samping makanannya baik, makanannya sedap, dan juga kemudahannya yang luar biasa standing dengan hotel-hotel yang terkemuka di dalam negara kita. Selain daripada itu, kita juga menaik taraf beberapa jalan. Kita ada jalan antarabangsa, kita naikkan beberapa kafe dan juga kemudahan lain. Tujuannya untuk apa? Sama pertama seperti mana yang saya sebutkan tadi, untuk membuktikan bahawa kita komited untuk meningkatkan imej UPSI dalam konteks fizikal. Dalam konteks lain juga kita selarikan, misalnya dalam konteks sosial, psikologi dan sebagainya, kita banyak memperkenalkan beberapa inisiatif pembangunan dalaman. Kita memperkenalkan tujuh hati untuk berikan semangat dan motivasi supaya masyarakat kampus akan sentiasa cemerlang, bukan sekadar konteks fizikal, tapi dalam konteks internal
kedalaman serta individu dan sebagainya. Kita memperkenalkan konsep kerja sebagai satu ibadah, kita memperkenalkan konsep kehadiran 100% dan sebagainya. Ini merupakan perkara-perkara yang kita laksanakan di dalam kalangan pelajar. Kita juga mengadakan beberapa sesi motivasi, misalnya kita memperkenalkan Formula 5, Champion 5 yang telah kita berikan kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar juga akan turut cemerlang dalam akademik masing-masing. Selain daripada kita sentiasa membuatkan siri ceramah berkala melalui program VC Talk yang juga popular dalam kalangan pelajar, dalam kalangan staf, selain daripada amanah dan chancellor yang dilakukan setiap awal tahun. Di sepanjang 4 tahun saya bersama-sama dengan warga kampus, seperti mana yang kita sedia maklum, tidak ada laut yang tidak bergelora. Kadang-kadang kita ingat hujan di tengah hari, rupa-rupanya dah subuh ribut. Begitu juga dengan realiti kehidupan sebagai Naib Chancellor. Tapi saya sebagai Naib Chancellor yang telah pun mempunyai pengalaman dalam pentadbiran semenjak belasan tahun, saya telah pun biasa didedahkan dengan pentadbiran di UPM. Saya pernah menjadi pengarah sekitar 8 tahun, kemudian mentua sekitar 6 tahun, TNC EMPA sekitar lebih kurang 5 tahun. Pastinya pengalaman-pengalaman tersebut telah pun mengajar saya berbagai suasana senario yang perlu dihadapi oleh orang sebagai seorang pemimpin. Pastinya sebagai nombor 1 dalam sebuah universiti, cabarannya amat luar biasa, yang ada yang manis dan ada yang juga pahit. Tapi alhamdulillah, sepanjang 4 tahun berada di UPSI, saya seringkali melihat masalah itu sebagai satu peluang untuk kita terus maju dan sebagainya. Terdapat berbagai kenangan-kenangan manis yang saya rasa masih lagi saya simpan dan pahat dalam hati saya pada hari yang pertama. Yang saya suka dan saya seringkali teringat dalam diri saya adalah engagement, perpaduan, kesatuan dalam kalangan masyarakat kampus, di mana kita dapat menyatukan berbagai persatuan KPA, prestasi, PK di bawah satu bumbung, dalam satu ini mesyuarat, mana kita dapat bergelak ketawa, bersukaria, tapi dalam masa yang sama kita mampu mencapai matlamat ataupun agenda yang dibincangkan pada hari tersebut. Dan pastinya sokongan pelajar kepada saya yang saya sifatkan sebagai 100% komitmen mereka telah merojakkan agenda kita ataupun telah membantu dengan begitu baik agenda saya untuk bawa UPSI sebagai universiti nombor 1. Sudah pasti dalam kalangan top management yang berfungsi sebagai satu keluarga dan tidak ada sebarang elemen-elemen negatif dimasukkan di situ, kerana kita berfungsi sebagai satu keluarga. Dan saya melihat suasana ataupun keadaan ini sangat-sangat sihat. Itu sebab walaupun saya berhadapan dengan berbagai cabaran, elemen-elemen negatif, tapi oleh kerana sokongan padu dan kuat daripada urusan tertinggi terutamanya, termasuklah lembaga negara, juga pasukan persatuan dan lembaga pelajar, saya mampu mengharumi gelombang, gelora, tsunami selama 4 tahun sehingga kita berjaya merealisasikan agenda UPSI nombor 1 pendidikan seperti mana yang telah kita lakarkan dalam strategi kita sehingga tahun 2025. Dan harapan saya kepada warga UPSI, teruskan komitmen, tunjukkan kesungguhan anda untuk membawa UPSI ke pesanan yang jauh lebih hebat daripada mana yang telah kita lakukan. Dan insyaAllah sepenuhnya 100 tahun UPSI pada tahun ini dan juga hadapan sambutan, maka kita pastikan institusi keramat ini akan terus cemerlang dan mampu untuk mengharumkan nama Malaysia di persada nasional antarabangsa, seterusnya berjaya membantu Malaysia menjadi hub pendidikan global dalam masa yang terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah saya sebagai CEO pada MQA pada hari ini sentiasa memberi sebut padu tentang komitmen dan agenda UPSI walaupun kepimpinannya akan berubah dari masa ke semasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama.